Kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita memperbanyakkan menyebut kalimatus syukr, kalimah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak lain tidak bukan alhamdulillah. Memperbanyakkan menyebut kalimah kesyukuran sebagai tanda kita berterima kasih kepada Allah di atas nikmat-nikmatnya yang banyak, menunjukkan kita sebagai hamba-Nya yang bersyukur. Nikmat Allah Subhanahu wa taala ni adik kakak, kita kena ingat tika Tuhan inilah kita nak menghargainya. Sebab nikmat ni Allah Subhanahu wa taala boleh tarik bila-bila masa. Sifat nikmat ni Tuhan boleh beri kepada siapa saja hak dia nak, dan Tuhan boleh tarik daripada siapa saja yang dia nak. Kita jangan duk sedak lah ni kita ni ahli masjid 5 waktu sehari semalam. Boleh mari masjid tak kira hujan panas ribut peti sapa kita. Tika orang lain tak mari, kita mari. Dengan ngajar. Tidak kena berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Jangan duk sedak. Jangan sedak. Jangan sedak ni maksudnya jangan ingat haluan hidup kita ni tidak boleh berubah. Sifat hati ni mudah dibolak balikkan. Sebab tu dalam banyak-banyak doa Nabi ajar, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Kita takut nikmat yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sekarang ni tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Jangan ingat tak berlaku. Berlaku pada ramai orang. Hak asalnya kaki masjid, hak asalnya semaya jemaah, hak asalnya suka dengan ngajar. Lah ni balah dengan masjid. Balah dengan balasah. Semaya di rumah. Lama-lama rumah pun tak semaya. Wal'iyadzubillah. Kita minta jauh adik kakak berlaku kepada kita sedemikian. Sebab itulah doa-doa seperti tadi. Dalam Quran pun Tuhan ajar. La Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, jangan sekali-kali kamu palingkan hati kami setelah kamu memberi hidayah kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. La ni memberi dah hidayah pada kami, molek dah. Kami boleh mari masjid, kami boleh dengan ngajar, kami boleh beramal dengan amalan Islam. La tuzigh qulubana. Janganlah kamu palingkan hati kami kepada sebaliknya. Doa-doa gini adik kakak kita tak boleh tinggal, kita kena baca semua, dan paling penting nak jaga tu juga kita kena banyak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuhan kata terima kasih. Kalau mu terima kasih kat aku banyak, mu syukur kepada aku banyak-banyak, aku akan tambah lagi nikmat. Tapi ingat, kalau mu tak terima kasih, mu tak ingat nikmat aku pada kamu, Tuhannya tak kata aku akan tarik nikmat. Tak, Tuhan kata nu, ingat seksok nu azab aku amatlah pedih. Seksok ni azab Tuhan amat pedih. Muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pagi ni hamba nak sambung lagi kitab yang pernah hamba baca sini, iaitulah kitab 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib, yang mana kita akan masuk hari ini hadis yang ke-15 ataupun kisah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah 15 ni tajuk dia 3 orang yang diheret ke neraka. Nabi ada cerita dalam satu hadis baginda berkenaan dengan ada 3 orang ataupun 3 jenis orang yang diheret ke neraka. Walaupun telah dihukum masuk neraka. Dah jatuh hukum dah ni, jatuh hukum dah. Siap dah timbangan amalan, siap dah apa nama ni perbicaraannya, siap dah. Jatuh hukum dah, mu masuk neraka. Melekat pun tak payah heret lah. Heret nak rembah dalam neraka ni. Siapa-siapa depan neraka, 2 orang terselamat dan seorang je masuk neraka. Faham masuk hadis nak cerita hari ni? Nabi cerita 3 jenis manusia yang telah dijatuhkan hukuman bersalah dan perlu masuk neraka. Tak kira lah sekejap ke lama ke, tapi siapa-siapa depan neraka, tiba-tiba dia terselamat daripada masuk neraka, boleh masuk syurga. Pelik Ustaz? Memang pelik. Ke mana? Sebab kita ni kecek bab hadis-hadis ghaib dan ajaib. Hadis-hadis berita hak tak berlaku lagi, berlaku nu di akhirat kelak. Tapi Nabi cerita dah cerita ni, lagu ni. Dan benda-benda pelik. Peliklah jatuh hukum masuk neraka tiba-tiba terselamat lagi. Ini nak ayat besarnya rahmat Allah Ta'ala ni adik kakak kepada hamba-hambanya yang ada iman dalam hati. Yang penting ada iman, dan iman itu iman yang sahih. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala inna ar-rajula la yujarru ila an-nar. Siapa ada kitab tu betul baris sikit dah. La yujarru, jin tu ya buah bagi mati kena bagi atas. La yujarru ila an-nar fatanzawi wa yanqabidu ba'daha ila ba'd fayaqulu lahu ar-rahman ma laki. Bukan malaka, dah betul bagi. Potong bagi atas, buh bagi bawah. Malaki fataqul innahu yastajiru minni fayaqul arsilu abdi wa inna ar-rajula la yujarru ila an-nar fayaqul ya rab ma kana hadha adh-dhannu bik fayaqul ma kana dhannuka fayaqul an tas'ani rahmatuk فيقول أرسلوا عبدي وإن الرجل لا يجر إلى النار فتشحق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير
wa tazfiru zafratan la yabqa ahadun illa khaf. Terjemahan hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma katanya, sesungguhnya seorang lelaki diheret ke neraka. Ada orang diheret ke neraka selepas dijatuhkan hukuman bersalah dan dia perlu masuk neraka. Lalu neraka berhimpun dan berkumpul sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Fatanzawi wa yanqabidu ba'daha ila ba'din. Makna neraka ni dia kakak cuba orang panggil mengelakkan diri daripada lelaki tadi masuk ke dalam dia. Masing-masing orang panggil neraka ni duduk mengelak. Dia tutup pintu dia buat lari. Bila lelaki ini cuba nak dimasuk ke dalam neraka ni sendiri seolah-olah tidak mahu menerima lelaki tersebut. Dah Nabi nak sebut ni. Duduk depan neraka dah. Bila nak dimasukkan, neraka ni sendiri buat tindakan seolah-olah tak saya terima. Tak masuk. Neraka tak saya terima kawan ni. Fayaqulu lahar rahman ma laki. Allah Subhanahu wa taala tanya neraka, "Dah apa lagu tu?" Tuhan ni duk tengok neraka tak si terima kawan ni hak telah dijatuhkan hukum bersalah. Tuhan kata, "Ma laki? Apa kena dengan kamu ni wahai neraka? Apa kena dengan kamu ni seolah-olah tak terima kawan ni?" Fataqul, neraka pun kata, "Innahu yastajiru minni." Sesungguhnya ia meminta perlindungan daripada aku. Aku tak si terima ni ya Allah sebab kawan ni masa di dunia mula antara banyak-banyak gapo hak dia beramalnya ialah dia duk minta jauh daripada aku. Hak kita duk baca lepas maya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ada ke tak? Ada ke? Baca ke? Kelebihan baca Allahumma ajirna minan nar, kelebihan dia apa dia? Ni. Kelebihan dia, kalau takdirlah adik kakak kita ni baca hak tu semua semasa hidup, tapi masih adalah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita buat yang menyebabkan kita kena masuk neraka. Neraka tak si terima kita seksa. Neraka tak si terima. Bila Tuhan tanya apa mu ni? Wahai neraka, neraka kata kawan ni dulu masa di muka dunia dia sentiasa minta lindung daripada aku. Lepas maya subuh, lepas maya maghrib 7 kali. Tiap-tiap hari. Lepas maya subuh 7 kali, lepas maya maghrib 7 kali. Sama ada nak baca Allahumma ajirni minan nar ataupun Allahumma ajirna minan nar. Kita sekala baca 3 kali ya, kan? Cukup 7 sebab dalam hadis sebut 7 kali. Faedah daripada bacaan tu tak nampak lagi lah ni. Sebab tu kita baca belenda tabah. Faham belenda tabah? Gapa dia tahu? Belenda tabah sebab kita tak tahu faedah dia ni. Tak tahu faedah yang besar. Faedah dia apa dia? Faedah dia kalau kita ada dosa yang akan menyebabkan kita masuk neraka untuk waktu tertentu. Kita ni orang Islam ada akidah, insya-Allah tidak akan kekal dalam neraka. Hak kita naknya tak boleh masuk langsung dalam neraka ni. Mudah-mudahan Allah teruskan kita masuk syurga. Hak tu hak kita nak. Tapi kalaulah memang kita ni jenis manusia berdosa, ada kesalahan yang menyebabkan kita akan masuk neraka untuk waktu tertentu, neraka cuba mengelakkan diri dia dari menerima kita. Bila Tuhan tanya, "Malaki, bapa mu ni wahai neraka, tak seterima kawan ini?" Dia akan jawab, fataqul innahu yastajiru minni. Dia ni sentiasa minta lindung daripada aku. Dia tak boleh masuk dalam neraka ni. Dia duduk baca semua mula Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali.
selepas solat subuh dan selepas solat maghrib. Ni sejenis orang. Bukan seorang lah, ramai lah, ramai. Orang yang beramal dengan Allahumma ajirni minan nar. Kalau dia ni kena masuk neraka, neraka ni cuba mengelakkan diri, tak diterima dia. Tu seorang. Mari yang kedua. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, arsilu abdi. Allah berfirman, bebaskanlah hambaku. Bila neraka nampak tak diterima, daripada kawan ni masuk dalam dia, Tuhan berkata gitu, kalau tak diterima gak bebas-bebaslah masuk syurga lah. Adik kakak putus dah masuk neraka ni. Bila siapa depan neraka tak situ, Tuhan kata arsilu abdi. Lepas-lepas lah, buka-buka gari tu, buka-buka gari lepas-lepas biar dia masuk syurga. Selamat seorang. Dan sesungguhnya seorang lelaki diheretkan neraka. Mari orang, 3 orang kan, hak kedua pula. Lalu berkata, wahai Tuhanku, ini bukan sangkaanku terhadapmu. Siapa depan neraka? Dia kata, ya Rabb, ma kana hadha dhannu bika. Wahai Tuhan, aku salah tu salah lah. Jatuh hukum tu jatuh hukum dah. Tapi aku nak ayat kamu, ni bukan sangkaan aku kepadamu. Lalu Allah Ta'ala bertanya, apakah sangkaan? Lepas tu muduk sekarang selama ke ni? Kalulah mu tak masuk neraka, ni bukan sangkaanmu. Mu tak sangka aku akan masukkan kamu dalam neraka. Kalau kita kecek bahasa mudah kan, tak sekolah, Tuhan nak buh juga kita dalam neraka. Lepas tu mu sekarang dia. Dia kata, jawabnya, sangkaanku agar aku diliputi oleh rahmatmu. Aku duk suka kat mula lah. Aku ni termasuk dalam hamba-hamba yang mendapat rahmatmu yang luas, wahai Allah. Ada sikit sebanyak kesalahan tu gak. Mumpaka rabah-rabah, hapu-hapu, ampun-ampun. Mu tak akan masuk aku dalam neraka. Tu sangkaan aku kepadamu, ya Allah. Katanya hamba yang telah dijatuhkan hukum masuk neraka ni, depan pintu neraka. The last chance, orang putih kata, peluang terakhir, terakhir. Masa perbicaraan itu duk gomodah, gogeh. Okey, jatuh hukum, masuk juga neraka. Berapa lama? Depan pintu neraka, last chance dia kata, ning bukanlah sangkaan aku terhadapmu, ya Allah. Aku tak suka sikit abuk ni jadi gini. Lepas tu, mu suka lagu mana? Tuhan tanya, mu suka lagu mana? Aku suka aku ni hamba kamu yang akan mendapat rahmatmu yang luas. Mu ni Allah yang maha belas kasihan, akan mengampunkan dosa-dosa aku. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala dengar, maka Allah berfirman, arsilu abdi, bebaskanlah hambaku. Selamat pula. Ni jenis yang kedua. Nak masuk neraka dah. Akhir Tuhan kata, buka-buka gari, buka-buka ngikak lah. Lepas-lepas lah, bagi masuk syurga. Oh, buka gari tu gak sokor dik kakak. Tak masuk neraka, masuk syurga. Jenis yang kedua. Mari hak nombor 3. Wa innar rajula la yujarru ila an-nar fatashhaqu ilayhi an-naru shuhuqal baghlati ila asy-sya'ir wa tazfiru zafratan la yabqa ahadun illa khafa. Dan sesungguhnya seorang lelaki diheretkan neraka. Ni hak pasal nombor 3. Pasal nombor 3. Heret pula siapa ke neraka. Lalu neraka berteriak kepadanya seperti teriakan bagal terhadap gandum. Neraka ni tengok dia, nyeheret kau malaikat, nya bertepik, nya bersorak, serupalah baralnya dik kakak, kacukan antara kuda dengan himar. Baral dia panggil. Himar ni kecil, keldai tu kan, dia kecil. Biasa tengok keldai. Piramli buat belakang, cerita Ahmad Albak. Tengok piramli naik tu kan, tu keldai kecil lah. Kuda besar. Bila kuda dengan hemar ni
dia buat kerja beranak. Kuda ni beranak, dah. Ataupun hemar ni beranak. Beranak tu kacukkan kuda dengan hemar dipanggil baral. Apa kita katalah kalau ada orang kita nikah dengan orang luar agak tu bi anak comel. Oh bara. Mana hidung macam mata biru ni, oh bara. Bara ni mak pok dia tu kacuk tu. Mak orang putih, pok orang Terengganu. Dah boleh anak bara. Bara tu perkataan baral ni lah baral. Kerana baral ni kacukkan antara kuda dengan hemar. Bara ni pesen dia adik kakak perangai supaya hemar sorah huduh. Bila dia tengok gandu, dia lapar nak gandu tu gak. Oh, nyatakan nyapa tepik. Neraka ni adik kakak bila tengok ada seorang yang sedang diheret ke neraka, nyapa tepik, nyapa sorah, cepatlah. Lepas cepatlah. Suruh malaikat ni lepas cepat. Kawan tu biar masuk dalam neraka untuk dia mamuh, untuk dia bakar. Allahu Akbar. Dengan teriakan yang tidak seorang pun mendengarnya, melainkan akan ketakutan. Teriakan neraka ni Nabi tambah sikit lagi. Neraka ni kalau dia tepik nak korang ni, siapa sekalipun dengar, mesti akan takut. Mesti akan takut. Dengar suara neraka ni, suara neraka gelegak dia satu hal. Teriakan dia ni untuk dilemparkan manusia ke dalam dia. Oh, Nabi kata siapa pun dengar mesti akan takut. La ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari mauquf atas Ibnu Abbas. Hadis ni adik kakak, kalau kita ngaji mustalah hadis kan, istilah-istilah dia hadis marfu', hadis mauquf. Walaupun dia ni hadis mauquf, ia terhenti setakat Ibnu Abbas je. Ia tak ada an Ibni Abbas an Rasulillah dak. Sebab tu kalau kita tengok an Ibni Abbas qala, daripada Ibnu Abbas dia berkata. Sesungguhnya seorang macam kata-kata Ibnu Abbas. Dia tidak ada bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir komen hadis ni dikata walaupun dia mauquf tapi sanadnya sahih. Sanad rantai hadis dia ni sahih. Hadis ni juga ada hukum marfu', ada hukum marfu'. Jadi hadis ni hadis yang kita boleh terima. Intisari dan pengajaran kisah. Sebahagian daripada orang-orang mukmin yang derhaka diperintahkan agar diheret ke neraka. Kemudian mereka tidak memasukinya seperti dua orang lelaki pertama yang telah disebutkan dalam hadis. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah adik kakak. Orang ni selain daripada orang yang melakukan kesyirikan. Orang hak syirik pada Allah, Allah tidak akan ampunkan dia selama-lama, dia akan duduk dalam neraka selama-lama. Orang kafir mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Tapi kalau orang tu ada imannya dalam hati, tapi dia asin, dia ni suka buat dosa. Dia orang beriman, mukmin. Tapi suka buat dosa, semaya ada tinggal apa nama ni, barang-orang apa dia ambil. Banyaklah dosa dia buat. Orang ni asin. Akidah ahli sunnah kita, orang yang melakukan dosa besar tidak jatuh kepada kufur. Mu'tazilah dak, dia bertegas mengatakan orang yang buat dosa besar ni kafir. Serupa dengan orang syirik, masuk neraka tak akan keluar. Tu akidah Mu'tazilah. Kita tidak sampai tahap tu. Kita ni ahli sunnah wal jamaah. Orang yang buat dosa besar berdosa. Ya, dia berdosa, tapi tidak mengeluarkan dia daripada lingkungan Islam. Dia tetap Muslim. Bila Muslim, mukmin ada iman, masuk neraka untuk dibalasi segala perbuatan jahat sampai ke satu peringkat, dia akhirnya akan masuk syurga. Tu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Hadis ni cerita ada orang dia mukmin, dia beriman kepada Allah, tetapi bila dijatuhkan hukuman masuk neraka, ada 2% manusia ni terselamat. 2% terselamat. 1% orang yang ada amalan dia baca Allahumma ajirna minan nar.
7 kali selepas subuh, 7 kali selepas maghrib. Ataupun bacalah masa-masa mana pada kakak. Bacalah. Hak Nabi sebutnya selepas subuh, selepas maghrib. Tapi untuk bacaan umum, tak kira. Kita ada masa kosong, kita pun sebut Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka, ya Allah. Dia tengok api sedang membakar rumah. Besar. Dia tengok api, dia teringat ke neraka. Ya Allah, ni baru api dunia. Besar gini mau kalau masuk, hangus letung lah orang. Api neraka tak tahulah lagu mana. Ya Allah, jauhkanlah aku, keluarga aku daripada neraka. Dia pesen tu. Tengok rumah terbakar, kau tengok api besar, kau tengok, dia akan teringat kau neraka, terus dia minta, ya Allah, tak senya aku masuk neraka, ya Allah. Dia ada dosa. Bila dia dijatuhkan hukum yang masuk neraka ni cuba mengelak daripada terima dia. Bila Allah tanya neraka apa? Neraka ya, dia ni mula ni amalan dia minta lindung, tak senya masuk dalam aku. Selamat. Mari hak kedua juga pula, dia ni orang mukmin, iman ada dalam hati, tapi dia kata, ya Allah, hak ni bukan sangkaan aku kepadamu. Tuhan tanya, sakitmu lagu mana? Sakit aku kat hak, aku bersalah tu bersalah lah, tapi aku sangka rahmatmu luah, kamu akan merahmati aku, kamu akan mengampunkan dosa-dosa aku. Tuhan kata, lepas, masuk syurga. Jadi kalau orang tak ada dua ni. Satu, tak ada ke dia? Tak ada amalan, minta doa dengan Allah untuk bebas daripada neraka. So, yang kedua, tak ada langsung sangkaan baik dia kepada Allah. Pada tadi amalan, sebut mulut. Yang kedua ni dalam hati, dalam sangkaan dia, tak ada langsung sangkaan dia pada Allah. Sebab tu dia kata, ana inda zanni abdi bi. Tuhan sebut dalam hadis kursi, aku ni kata Tuhan, inda zanni abdi bi. Aku ni mengikut sangkaan hamba aku kepada aku. Aku tengok aku nak buat apa-apa pada orang ni, ikut sangkaan dia. Kalau dia ni duk sangka aku ni zalim, mensuka menyusahkan dia, menzalimi dia, lagu tu aku akan buat zalim lagi ke dia, aku akan menyusahkan lagi hidup dia. Sebab gitu dia sangka pada aku. Tapi kalau dia sangka baik pada aku, dia terima susah, dia sangka aku ni nak mengangkat derajat dia, nak mengampunkan dosa dia, aku ni berbuat baik pada dia, memang lagu itulah aku kepadanya. Jadi kawan ni duk sangka rahmat Allah ni luah, Allah ni akan mengampunkan dia, Allah sangka dia baik terhadap Allah, akhirnya dapat menyelamatkan dia juga daripada neraka. Tak ada dua ni, jadilah hak nombor 3 tadi. Membuat dosa, muta'ajir minta pada Allah untuk bebas neraka. Membuat dosa, muta'ajir sangka pun Allah akan mengampunkan kamu, Allah ni akan merahmati kamu dengan rahmat yang luas. Tak ada dalam hatimu, tak ada dalam perbuatanmu, tak ada langsung tegak. Padahal kalau neraka tengokmu, bertepik neraka, nak suruh lepas cepat-cepat masuk dalam dia. Meminta perlindungan kepada Allah adalah bermanfaat ketika berada di dunia dan di akhirat. Kena minta sama ni kakak. Kena baca Allahumma ajirna minan nar banyak-banyak kali. Maka Allah akan melindungi dan memelihara siapa sahaja yang meminta perlindungan kepadanya. Minta je Allah akan beri selalu. Minta je Allah akan beri. Sebab tu minta molek lah. Lepas pada ni, bila kita baca Allahumma ajirni minan nar, kita baca bukan setakat tubik mulut, tapi mari daripada hati. Apa yang mana Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, babaskanlah aku daripada neraka. Ajirni ni masuk babah. Patut masuk tapi terbabah. Tak kena. Tak masuk. Jauhkanlah, ataupun masuk jauhkanlah aku daripada neraka. Ataupun selamatkanlah aku daripada neraka. Allahumma ajirni minan nar. Kalau Allahumma ajirna, kami. Allahumma ajirni, aku. Babaskanlah aku daripada neraka, jauhkanlah aku daripada neraka, selamatkanlah aku daripada neraka. Minta semua dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah kita minta dengan hati yang ikhlas. Bilangnya ni, bilangnya tu bilangnya lah. Tak cukup pun tak apa, lebih pun tak apa, tapi yang penting mari daripada hati. Supaya istighfar. Orang dah ajar sehari semalam kena istighfar 1000 kali. Kalau tu gak kita wasabah di dua-dua. Berapa kalau so ni 1000 yang kena 10 kali ulang.
Dua ni 50 kali. Hok jenis pecah semacam pecah cepat mengatik. Sebab nak perhabis 1000 ni. Nak perhabis 1000 adik kakak. Jumlah ni kadang-kadang ribu-ribu ni membuat ke orang ni baca bukan daripada hati. Nabi adik kakak ajar pada kita, minta ni istighfar baik, zikir baik, biar mari daripada hati. Sebab tu Nabi kata, Allah sebut dalam Quran, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat Tuhan, zikir ni boleh menenangkan hati. Tenang kok mana kalau tenang kok mana? Kena darah tinggi ada. Duk tengah mengatik ping rebah. Mana darah tinggi? Nak berhabis istighfar 1000 kali sallallahu tak ada nyawa. Rebah ping. Sikit pun tak apa, 3 kali pun tak apa. Asalkan 3 kali ni kita sebut dengan penuh keyakinan. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, astaghfirullah. 3 kali ya, tapi penuh pengharapan, penuh kesedaran. Kita ni berdosa, kalau Allah tidak ampunkan kita, habislah kita. Sikit pun tak apa, tapi dia mari daripada kesedaran kita. Itu lebih baik daripada hok beribu-ribu, ratus-ratus kita duk baca tapi mulut saja. Astagfirullah. Mula-mula buti lagi betul tak? Mulah saja. Yang ketiga, bersangka baik terhadap Allah adalah antara perkara yang dapat menyelamatkan dan menjauhkan seseorang hamba daripada kebinasaan, dan antara tempat yang sepatutnya hamba bersangka baik terhadap Tuhannya ialah ketika hamba itu hampir mati dan juga pada hari kiamat. Bersangka baik kepada Allah. Husnuzannu billah, ada kata husnuzannu billah. Kita bersangka baik pada Allah. Adik kakak, kita kena yakin gapo saja hak berlaku pada kita adalah perancangan Allah Subhanahu wa taala sejak daripada azali lagi. Mak pok kita mati masa kita kecil, perancangan Allah. Ada kan? Jangan kita kata bapalah Tuhan, orang lain ada mak pok, siapa dia besar, mak pok duk jaga dia, aku ni pok mati tika kecil, mak mati tika kecil, tak dapat kasih sayang mak pok bapa. Jangan salahkan Allah. Kamu kena bersangka baik dengan Allah. Bukan musara, mak pok mati tika kecil. Nabi Muhammad, pok dia mati dia tak beranak lagi. Mak dia mati masa dia umur 9 tahun. Tok dia mati masa dia umur 8 tahun. Duk dengan pok saudara je Abu Talib. Pok saudara amat tak boleh harap berlaku Abu Lahab apa semua tu. Tapi Abu Talib yang miskin jaga dia. Ni perancangan Allah. Adakah tidak molek pada Nabi? Tak, molek. Maka mu pun molek lah. Walaupun mak pok mu mati tika kecil. 40 tak bini lagi. Kawan, 40 tak berlaki lagi. Orang lain 40 ni anak 5, anak 6 dah. Aku 40 tak ada orang masuk pinai pun lagi. Orang tina umur 40. Jangan bersangka buruk pada Allah. Adalah kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Umur 40 terjatuh dah somak, 3 saluran somak kan. Gapo saja berlaku sentiasa bersangka baik dengan Allah. Dan paling besar sangka baik ni ialah gapo dia? Kita bersangka baik pada kita. Allah tidak akan humbankan kita, hambanya yang beriman. Kita ni ada iman. Kita ni buat amalan-amalan yang orang panggil melayakkan kita masuk syurga. Kita bersangka Allah tak akan sumak kita dalam neraka. Ni penting sangkaan ini supaya seksa kalau siapa depan pintu neraka kita boleh berhujah, ya Allah, ni bukan sangkaan aku kepadamu. Satu perkara amun nak sebut. Yang pertama, bersangka baik dengan Allah. Yang kedua, berangan-angan terhadap Allah. Lain dan kita kena beza. Bersangka baik lain, berangan-angan lain. Bersangka baik dituntut, macam kita dah sebut ni.
Berangan-angan terhadap Allah dilarang. Gapa dia berangan-angan terhadap Allah? Ada seorang ni dia banyak buat maksiat. Tak silasung buat ketaatan pada Allah. Orang larang pun tak dengar. Dia sentiasa buat maksiat, tiba-tiba dia berangan-angan Allah Taala akan ampunkan dia. Ketemu bila nak khabar umur 50 dah mayat bedak lagi ni. Tak apa, Allah Taala Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih. Mu tak tahu ke Allah ni? Allah bukan sepomong. Dia ni rahmat dia luah. Bo nak ambil aku seorang balik syurga tegak, tak pelik tu dipanggil angan-angan pada Allah. Ibadat tak buat, ketaatan tak buat, dok buat dosa semua, buat deraka semua Tuhan, tiba-tiba angin-angin nak suruh Tuhan ampun ke dosa dia. Ni dipanggil angin-angin. Hak ni dilarang. Nabi sebut oleh hadis, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang hak bodoh ni ialah orang yang dia turut hawa nafsu dia. Diri dia turut hawa nafsu. Gapo nafsu nak dia turut. Akhir sekali dia tamanna 'ala Allah, dia berangan-angan Allah ni akan buat baik pada dia. Banyak cantik. Tuhan mana yang hidup mung ni 24 jam hidup bermaksiat pada Allah, tiba-tiba dia anggap Tuhan ni Maha Penyayang, Tuhan ni Maha Pengasih. Buat aku sorang tu gak nak ambil buah le syurga tak apa-apa. Masalah bukan mu sorang, ramai orang sepomong ni. Kalau ambil mu sorang, orang lain kata apa dia? Akhir masuk neraka lah kamu. Nas-nas ini menunjukkan bahawa neraka melihat ahlinya yang datang kepadanya dari jauh, mempunyai lidah yang berkata-kata dan akan berteriak dengan marahnya terhadap ahli neraka. Maka kita semua wajar memohon perlindungan pada Allah daripada azab neraka. Kita faham daripada hadis ni, bila Nabi kata neraka ni berteriak, ada orang berteriak gak, dia ada mulut lah. Tidak kena ada mulut, ada lidah, ada suara. Kita baca surah Al-Mulk. Tu yang kata apa dia? Surah Al-Mulk, surah Tabar tu lah. Surah Tabarakallazi Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, takadu tamayyazu minal ghayz, takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir ia pecah. Apa dia? Neraka. Pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar orang-orang kafir. Bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah pernah didatangi seorang rasul pemberi ingatan? Nak sebut, idza ulqiya fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, dalam neraka, mereka mendengar suara jeritan meraung-raung sedang menggelegak. Suara neraka. Idza ulqiya fiha, bila orang kafir ni bom dilepas masuk dalam neraka, antara benda dia dengarnya ialah teriakan yang begitu membingitkan, syahiqan wa hiya tafur. Allahu akbar. Suara neraka yang menggelegak dan hampir pecah. Takadu tamayyazu minal ghaiz, kerana nak marahnya neraka ni. Oh ni menantai kafir ni. Ni orang hak buat neraka ke Tuhan ni. Mari. Lepaslah aku nak bakar ni. Suara neraka ni hampir pecah neraka. Neraka ni besar. Tapi marahnya dia kepada orang yang akan dihumbankan ke dalam dia. Dan jangan harap neraka ni nak bersimpati dengan orang yang di dalamnya. Allah. Hadis yang ke-16, kita baca sekali lagi. Orang yang terburai isi perutnya dalam neraka. An Usamah bin Zaidin qala qila lahu ala tadkhulu ala Uthman fatukallimah faqala aturawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum wallahi laqad kallamtuhu fima bayni wa bainahu ma duna an aftatiha amran لا أحب أن أكون أول من فتحه ولا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس
بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. Daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, katanya dirinya ditanya. Usamah dicerita satu kali ada orang tanya dia, mengapa tidak engkau bertemu Uthman bin Affan lalu bercakap dengannya? Usamah bin Zaid ni anak Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni anak akak Nabi. Usamah ni masa ni muda lagi. Orang tanya dia, minta pergi jumpa Osman ke? Osman bin Affan lah, sahabat Nabi ni. Pergi kecek-kecek dengan dia. Lalu kata Usamah, adakah kamu menyangka bahawa aku tidak bercakap dengannya, dengan Osman, dan aku memperdengarkannya kepada kalian? Bapa yang mu ingat aku ni balah kau dengan Osman ni? Aku ada kerisih kau dengan dia. Aku tak kecek dengan dia. Kalau aku tak ayat apa-apa kepada kamu daripada dia, demi Allah sesungguhnya aku telah bercakap dengannya tanpa aku berterus terang bahawa aku mengingkari seorang pemimpin. Aku tidak suka menjadi orang yang mula-mula membuka pintu peringkaran, dan aku tidak mengatakan kepada seseorang yang menjadi pemimpin ke atasku, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik manusia, setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Adalah kisah adik kakak antara Usamah bin Zaid dengan Uthman bin Affan. Waktu cerita lain, kita nak tumpu kepada sabda Nabi yang diceritakan oleh Usamah bin Zaid. Dia kata, aku mendengar Nabi bersabda, seorang lelaki telah dihumbankan ke neraka pada hari kiamat, lalu terpacul keluar ususnya, dan ia berputar dalam neraka seperti pengisar gandum dalam kandang. Nabi kata ada orang, bila dilepar masuk dalam neraka ni, pecah habis isi perut. Pecah habis isi perut. Lepas tu duduk dalam neraka pula duduk musing. Serupalah kalau zaman dulu kan, orang buat kisaran tu kan, buat kisaran guna lembu. Pakistan sampai Kelah ni ada buat air tebu, lembu duk musing, mesin tebu gede ngaki kisaran. Lembu tak gimana duk musing, hari-hari kerja dia musing gede. Buat kisah gandum ko, buat kisah apa nama ni Bali ko, buat mesin tebu ko. Ada orang dalam neraka ni, duk dalam neraka duk musing. Perut ni tubik habis dah. Musing dalam neraka, tak tahu nak gimana. Ahli neraka mengerumuninya dan mereka bertanya, hai fulan, apa yang telah terjadi kepadamu? Ahli neraka lain tengok pelik ke. Orang lain taklah musing supaya lembu duk pusing kisaran ni. Dia ni jadi gitu. Jadi ahli neraka lain ni rasa pelik. Ditanya gua, no demo pelik ke duk mutar kot dalam ni. Bukankah kamu dahulu menyuruh manusia melakukan kebaikan dan menegah manusia daripada melakukan perkara mungkar? Tidak ustaz. Mana ahli neraka ni yang gitu. Ustaz ni kan tidak duk mengajar kata mula. Duk suruh orang buat baik, duk suruh orang jangan buat jahat. TV pun masuk, radio pun masuk. Tidak kena YouTube pun banyak. Orang kenal dia. Tidakkah mu ni mula masa duduk atas muka dunia antara orang yang amru bil ma'ruf, suruh orang buat baik, dan suruh orang buat baik dan lari orang daripada buat mungkar. Dia pun jawab, memang benar. Hang jawab dah tu. Hak demo tanya tu betul belaka dah tu. Akulah orang mula atas muka dunia, habis TV aku masuk, habis masjid aku pergi duk mengajar orang suruh baik. Tetapi aku tidak melakukannya. Aku telah menyuruh orang melakukan kebaikan, tetapi aku sendiri meninggalkannya.
Aku yang jadi gini ni, aku suruh orang je. Tapi aku sendiri tak buat. Aku lari orang, jangan dia buat bagai jahat, jangan dia buat bagai maksiat. Tapi aku sendirinya buat. Dan aku meneguh manusia dari melakukan perkara mungkar, sedangkan aku melakukannya. Inilah balasan yang aku peroleh hari ni. Duduk kecek penuh mulut. Wak baik, sedekahlah. Ya dia, kena ku hapah. Kau mana? Tak kata kau orang. Kita ceramah, lancar derma. Saya melancarkan tabung derma jihad. Okey, ini amal sila bergerak. Gi habis, minta habis. Orang berniaga, tak berniaga, lancar derma. Ya dia tak bui. Ya dia ni, orang tak bui. Jangan nak atas-atas, jangan minta dengan aku. Minta pusing selalu. Suruh orang buat baik, dia tak buat. Suruh orang puasa sunat, ya dia, hak wajib pun tak puasa. Suruh orang bangun tahajud, bangunlah tahajud. Tahajud ini boleh menguatkan iman, ya dia, kerah subuh tak khabar. Adik kakak, bukan tak ada orang lagu ni. Ada. Bukti adanya, ada hadis Nabi sebut ni. Ada hadis orang lagu ni dilemparkan dalam neraka, terburai isi perut, duk musing dalam neraka ni supaya binatang memusingkan kitaran, tak tahu nak pergi mana, musing. Bila orang tanya, orang tengok, tidak demo duk suruh orang buat baik, so lari orang daripada jangan buat benda muka. Apa demo jadi gini mo ni? Dia jawab, betul dah lah, kawin dah lah mula duk orang suruh buat baik tapi kawin tak buat. Lari orang jangan buat benda jahat tapi kawin sungguh. Zina ni tak boleh, zina ni jahat, zina ni merosok ke keturunan, duk ngajar orang. Tapi dia kekek golok. Tapi sudu. Pecah dah piah ni, takut orang cek, tapi sudu, golok. Allahu Akbar. Jangan makan riba, dialah kaki riba. Duk pergi hutan kat orang makan bunga. Jangan berjudi, dialah senyap-senyap buh dari telefon, duk berjudi. Adik kakak, judi lah ni tak kena masuk kasino. Judi lah ni tak kena masuk kasino, tak kena masuk kedai nombor 4 nombor eka beratur pergi beli 3 riyal 10 riyal. Ni ada lagi ni. Kena tengok anak-anak kita duk main goni ni. Kadang-kadang game yang dia main ni terlibat dengan judi. Allahu Akbar. Adalah orang ni jangan judi ni, dosa judi ni. Ya dia sendiri penuh oleh telefon. Mana? Inilah orang yang bila masuk neraka akan terburai isi perutnya. Allahu Akbar. Wallahu alam. Kita berhenti setakat ni. Ada kisah yang ke-17 ni pun sedap juga. Kita akan baca malam ni. Tajuk dia Muflis di Akhirat. Tajuk yang kita akan baca malam ni ialah Muflis di Akhirat. Muflis ni kita faham kan? Orang bankruptcy. Orang bankruptcy. Di istihar bankrupt. Tak ada apa satu dah. Dia sepak kertas kleng. Itulah yang kita faham muflis. Nabi kata orang muflis daripada umat aku ni bukan lagu tu. Orang muflis daripada umat aku ni hok mari pada hari kiamat bawa pahala bergedung-gedung pahala dia. Pahala semaya, pahala puasa, pahala zakat. Penuh pahala. Tetapi bila dimulakan perbicaraan, tengok-tengok dia ni banyak sakut dengan orang lain. Banyak sakut dengan orang lain. Duk supoh orang, duk fitnah orang, duk makan harta orang secara tak betul, menumpahkan darah orang, buat nyanyi pada orang. Hubungan dia dengan orang ni sakut banyak. Bukan dengan orang lain, dengan bini sendiri. Bini sekat-sekat nikah adik kakak, Allah, tak aja tukar bik tangan. Bik tangan ni lah. Orang tina, kan ada bik dating dia ni. Oh, tina boleh bik baru tu kak. Gini, jalan. Nak tunjuk bik baru. Ya dia ni nikah anak lapar. Bik ni bik manik lagi. Buat klik Mekah tahun 70. Zik ni kau ni pun terbuka, kau ni pun terbuka. Zik ni kau ni terbuka, kau ni terbuka. Ya tak tengok. Bapa tok laki tak aja tukar. Allahu Akbar. Dia nak tukar sendiri tak ada piti. Engkau tak kerja. Tok laki tak kerja.
Tok laki tak wui dia kerja, tapi tok laki pitih belanja pun tak wui ke dia. Kedekut hapah. Dengan bini pun kedekut. Dengan orang lain tak soroyak. Wak nyanyo ke bini, harta bini tu kat pas sorak, tangan nyambil dia. Adik kakak, wak nyanyo ke orang, walaupun kau bini, walaupun kau anak, Nuh akan dituntut di akhirat. Maka akhirnya pahala yang banyak tadi, sikit nyambil ke orang, lepas habis harta dia, ada lagi orang yang nak tuntut. Kita ada lagi ni nak ambil dengan dia ni, tapi pahala tak ada dah. Akhirnya dia terpaksa tanggung pula dosa orang. Sapalah dia dihumbankan dalam neraka. Itu hadis yang akan kita baca pada malam ni. Mana? SKJ. Malam ni. Dan kita akan baca lagi hadis malam ni. Manusia pertama yang mendengar tiupan sangkakala. Manusia pertama yang akan mendengar tiupan sangkakala. Siapa dia?